Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdapat kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Kaum yang popular berada di Malaysia adalah seperti Melayu, Cina dan India. Manakala agama yang dianuti di Malaysia adalah seperti Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Budaya bagi setiap agama dan kaum yang pelbagai akan membuatkan Malaysia lebih bersepadu antara satu sama lain. Kesepaduan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat ialah keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh, malahan komuniti diasaskan pada pertalian keluarga. Ia menunjukkan kesatuan sesebuah negara yang menjadikan negara Malaysia ini sebagai sebuah keluarga yang besar dan kita seharusnya melindungi keluarga kita agar tidak menjadi porak-poranda. Kesepaduan Malaysia masih sukar untuk dicapai kerana kepelbagaian kaum yang membawa cabaran yang pelbagai, antaranya dari segi ekonomi, politik dan sosial. Walaupun negara kita sudah mencapai kemerdekaan yang ke-62 pada tahun 2019. Kesepaduan sosial mempunyai keupayaan dalam memupuk keharmonian dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan kaedah soal sidik yang telah dijalankan, hasil kajian mendapati seramai 40 orang responden daripada 102 orang responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, manakala 59 orang responden menyatakan setuju dan 3 orang responden menyatakan tidak setuju. Apakah kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial merupakan jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam memang mempunyai cabaran, khususnya dalam menguruskan kesepaduan sosial ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan objektif kajian kami yang kedua, iaitu mengenal pasti unsur-unsur yang mempengaruhi kesepaduan etnik. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi hubungan etnik dalam aspek perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Antaranya adalah perkongsian kuasa politik di Malaysia, penyatuan parti berbilang kaum dalam satu pertubuhan yang besar, dinamakan sebagai Parti Perikatan, yakni pada era tahun 1950-an. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Persekutuan pada tahun 1955 telah membuktikan bahawa penggabungan etnik dalam satu badan politik adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sokongan. Seterusnya, kerajaan demokrasi. Pengalaman demokrasi berparlimen pada tahun 1975 memudahkan rakyat menyatakan bantahan dan meluahkan rasa ketidakpuasan etnik melalui wakil daripada etnik-etnik berbeza. Seseorang itu boleh bersuara dan membuat kritikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan dapat mengurangkan jurang perbezaan dan tuntutan ekonomi antara semua kaum. Kerajaan mampu mengendali program-program yang berkesan, termasuklah dalam bidang pertanian, perdagangan dan sebagainya. Akhir sekali, tolak unsur budaya. Budaya Melayu yang diamalkan menjadikan teras dalam kebudayaan kebangsaan, manakala budaya yang lain boleh diamalkan oleh etnik tersebut. Tindakan menyertai majlis perayaan dapat merapatkan hubungan dan persefahaman dalam masyarakat berbilang kaum. Seperti pada Tahun Baru Cina, rakyat Cina membuat perayaan Tahun Baru Cina, tetapi masyarakat Melayu dan India boleh bergaul dan sama-sama merayakan. Tolak unsur budaya. Budaya Melayu yang diamalkan menjadi teras dalam kebudayaan kebangsaan, manakala budaya lain boleh diamalkan oleh etnik tersebut. Tindakan menyertai majlis perayaan dapat mendapatkan hubungan dan persefahaman dalam masyarakat berbilang kaum. Dalam Islam,
sifat-sifat kemanusiaan, keadilan dan kesederhanaan amatlah diutamakan. Status perpaduan kaum di negara kita masih belum lagi tercapai. Berdasarkan maklum balas daripada orang awam yang berjumlah 102 orang, hanya seramai 67 orang tidak setuju dan 21 orang sangat tidak setuju dan hanya 14 orang sahaja yang setuju dengan statement. Pelbagai isu-isu yang kini yang melibatkan sentimen perkauman yang dinaikkan oleh pelbagai pihak. Tapi mari kita lihat apakah faktor-faktor sebenar yang menyebabkan perpaduan di negara kita ini lemah. Oleh itu mari kita lihat isu yang memecah belahkan kaum di negara kita. Pertama sekali, mari kita lihat daripada segi politik. Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, menerusi dasar pecah dan perintah yang mereka telah jalankan dapat memisahkan kaum-kaum di Malaysia ini dari segi pelibatan mereka di Tanah Melayu. Sememangnya implikasi dari dasar yang diperkenalkan oleh British mempengaruhi corak kegiatan politik setiap kaum selepas kemerdekaan. Setiap kaum di Tanah Melayu lebih cenderung menunjukkan kelangsungannya dalam segi memperjuangkan mereka punya sentimen perkauman. Hal ini dapat dilihat semasa Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama cuba menggabungkan parti-parti politik ini mewakili 3 kaum-kaum di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Tetapi mendapat tentangan dan kritikan hebat oleh golongan elit dan kelas tengah Melayu kerana beranggapan cadangan ini ia mengancam masa depan kaum Melayu. Seperti mana yang saya cakap, perkara sebegini terjadi kerana parti-parti ini dipengaruhi oleh sifat dan tuntutan kaum. Walau bagaimanapun, parti yang berasaskan kaum ini dalam masa-masa tertentu dapat menjadikan landasan dalam penyelesaian isu kaum tersebut. Namun, struktur politik begini akan menjadi halangan dalam pembinaan nasional kerana kepentingan kaum dilihat lebih dahulu daripada kepentingan nasional. Disebabkan kecenderungan ini dalam pelibatan suatu masalah masyarakat dan negara menuntut perspektif kaum. Seterusnya, mari kita lihat dari segi sosial atau lebih tepat lagi dari segi bahasa. Semasa penjajahan, British telah memperkenalkan sistem persekolahan yang berbentuk Wellens Scholar. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan berasaskan bahasa pengantar yang berbeza-beza dan masih dipraktikkan sehingga kini. Di Malaysia, tuntutan setiap kaum amat lantang, terutamanya dalam kalangan orang Cina. Dalam pembinaan nasional pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mencapai matlamat tersebut. Isu bahasa ini telah menjadi perdebatan dan pencegahan yang kadang-kadang membawa kepada konflik elit di Malaysia. Dalam memahami masalah bahasa kemerdekaan Tanah Melayu pada 1997, dikecapi satu perlembagan telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan yang menyatakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi negara. Walau bagaimanapun, setelah kemerdekaan dikecapi selama 10 tahun, Parlimen mengkaji semula kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dengan tujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal di Tanah Melayu. Namun, usaha tersebut mendapat tangan terutamanya daripada golongan bukan Melayu kerana berasakan bahasa Melayu tidak patut menjadi bahasa kebangsaan. Mereka lebih memihak sekiranya bahasa Melayu, Cina dan India diberikan periktirafan yang sama dalam kalangan urusan negara seperti yang diamalkan oleh negara Switzerland dan Kanada. Hal ini kita boleh lihat ketika berlakunya tentangan terhadap penggunaan tulisan Jawi. Isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular terus memuncak apabila Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Cina Malaysia menyerahkan memorandum untuk menolakkan pembelajaran tulisan Jawi tersebut. Ini menunjukkan perpaduan di Malaysia masih lagi belum dicapai. Tapi berdasarkan statement yang diberikan oleh Syamsul Abri Baharudin, perpaduan yang mengatakan perpaduan yang kita idamkan itu masih dalam bentuk work in progress yang tidak boleh dihitung dan dinilai dengan nombor kaku. Apa yang mampu kita lakukan adalah secara berterusan adalah untuk memantau apa yang
berlaku dalam proses work in progress ini. Ini menunjukkan kita masih ada harapan untuk mencapai status perpaduan di negara Malaysia. Sekian. Cabaran itu wujud terutamanya dalam aspek membentuk keharmonian dan interaksi positif antara kaum, agama dan budaya. Sekiranya tidak dapat diatasi dengan baik dan berhikmah, ia akan menjadi halangan terhadap pembinaan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pendekatan integrasi yang menjadi tunjang agenda perpaduan negara membolehkan masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini hidup bersama-sama dalam keadaan harmoni, di samping mengekalkan identiti dan ciri budaya masing-masing. Walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, sikap kebersamaan dan cintakan keharmonian perlu ada supaya dapat merealisasikan matlamat perpaduan. Kesepaduan dalam kalangan masyarakat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat terhadap kaum, agama dan budaya. Oleh itu, sikap penerimaan dan nilai keluhuran budi pekerti perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat Indonesia. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan 3 dapatan kajian kami, iaitu melalui kajian lepas bahan bacaan, kajian lepas video dan kajian lepas jurnal. Kajian saya pada pertama iaitu kajian lepas bahan bacaan. Menurut Roswaliza binti Abdul Rahman dan Abdul Razif bin Zaini pada 2013, konsep dan teori kesepadan mengikut pendapat Ibn Khaldun melalui model perpaduan Ibn Khaldun dalam konteks integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia adalah kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan, accountability, penghormatan bersama, saling mempercayai, keikhlasan mutlak, rajin, kerjasama, kecermelangan, rawatan persaudaraan, kejujuran dan kebenaran, moral, pengetahuan, tingkah laku yang baik, pengorbanan, kemas dan kebersihan. Seterusnya, kita pergi kepada kajian lepas yang kedua iaitu video. Menurut Kuasan Halim pada tahun 2019, perpaduan dan kesepaduan itu mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, warga negara yang kukuh dalam nilai agama, kejiwaan yang didorong oleh tahap etika hidup. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur, rakyat bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan masing-masing di mana pada waktu yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. Akhir kali, suatan kajian lepas jurnal. Menurut Samsul Amri Baharudin pada tahun 2012, untuk setiap alamnya ungkapan unity in diversity atau perpaduan dalam kepelbagaian telah digunakan untuk memerlihatkan sifat unggul masyarakat Malaysia. Pada waktu yang sama, rakyat dan pemimpin telah berulang kali menyatakan kerinduan mereka terhadap perpaduan yang diidamkan. Daripada era Tunku Abdul Rahman hinggalah ke era Tun Najib Razak, kita telah mengungkapkan kerinduan kita dalam pelbagai slogan seperti bersatu teguh bercerai roboh, ke matlamat akhir DAB adalah perpaduan nasional, ke wawasan 2020 ke arah pembinaan bangsa Malaysia, dan yang terkini satu Malaysia. Kalaulah perpaduan belum wujud, apakah sudah wujud semenjak merdeka seperti sekarang? Kajian ini menerangkan kesepaduan dan kepelbagaian kaum di Malaysia. Ini amat jelas menunjukkan bahawa perkara ini menjadi satu keunikan sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain, walaupun mempunyai kepelbagaian adat resam dan budaya serta mempunyai ajaran dan fahaman yang berbeza. Selain itu,
Agama juga menuntut kita supaya memelihara keamanan dan keharmonian antara satu sama lain. Justru itu, kita hendaklah mengelakkan sebarang bentuk anasir yang boleh menimbulkan perselisihan persaudaraan dan perbalahan kaum. Kita juga perlulah menjaga hubungan antara sesama manusia, berinteraksi dan bergaul secara harmoni antara masyarakat supaya tidak menimbulkan perkara yang negatif seperti yang telah dinyatakan sebelum ini.